Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Hari ini kita ingin mengulas satu isu yang pada permukaannya nampak macam berita gembira, yaitu satu inisiatif Kerajaan Negeri Sabah yang diumumkan sebagai langkah menjaga kebajikan rakyat. Tetapi bila kita selak satu persatu, bila kita tengok satu persatu, timbul pelbagai persoalan yang kita tidak boleh abaikan. Sudahkah kamu dengar atau baca tentang skim insurans percuma untuk 3,5 juta rakyat Sabah yang baru sahaja diumumkan? Bunyi macam satu langkah yang sangat prihatinkan. Tetapi betulkah semuanya ini seindah yang disampaikan? Mari kita kupas satu persatu. Dan saya juga ingin mendengar pendapat Anda semua nanti. Sebab isu ini yang menyentuh semua rakyat Sabah. Daripada bayi yang baru lahir sampailah warga emas yang berumur 80 tahun. Baiklah, baru-baru ini, pada 9 April 2025, Kabinet Negeri Sabah yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor telah meluluskan satu skim insurans percuma untuk semua rakyat Sabah. Ya, Anda tidak salah dengar. Semua rakyat Sabah, dari sekecil-kecil bayi hinggalah ke umur 80 tahun akan layak menerima perlindungan insurans kemalangan diri. Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Masidi Manjun mengumumkan skim ini akan bermula dari 1 Mei 2025 hinggalah 30 April 2028. Tempohnya selama 3 tahun. Perlindungan ini termasuklah pampasan kemalangan diri sebanyak Rp10.000 dan bayaran manfaat kematian sebanyak Rp500. Skim ini akan dikendalikan oleh Progressive Insurance Berhad, sebuah syarikat milik penuh kerajaan negeri, dan Masidi turut menegaskan bahwa proses tuntutan akan dipermudahkan, dijanjikan boleh selesai antara 14 hinggalah 30 hari selepas dokumen lengkap dihantar. Waktu pengumuman ini keluar, ramai yang sambut dengan rasa syukur. Yalah, siapa yang tidak mau? Perlindungan percuma kan? Dan tambahan pula dalam keadaan ekonomi sekarang, kos rawatan, kos hidup makin mencanak naik. Jadi, bagi golongan B40 terutamanya, skim macam ni boleh menjadi penyelamat saat terdesak. Tetapi macam biasa, bila sesuatu nampak terlalu bagus, kita kena tanya, adakah cerita di sebalik tabir? Dan persoalan-persoalan ini mula timbul bila UMNO Sabah melalui Ketua Penerangannya Datuk Suhaimi Nasir membuka mulut. Beliau gesa kerajaan negeri supaya lebih telus dalam pelaksanaan skim ini. Pertama sekali dia tanya soalan yang sangat logik. Skim ini akan menanggung 3,5 juta orang. Jadi dari mana datangnya dana untuk biayai semua ini? Kalau duit negeri digunakan sepenuhnya, adakah itu akan menjejaskan budget untuk sektor penting lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan luar bandar? Dan kemudian beliau sentuh pula tentang tempo skim ini. 3 tahun. Apa jadi lepas tu? Adakah kerajaan sudah merancang untuk menyambung skim ini? Atau adakah ini sekadar program sementara sempena menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17 yang ramai jangka akan berlaku tidak lama lagi? Kalaulah betul, adakah ini satu bentuk gula-gula politik untuk memikat undi golongan B40 dan juga penduduk luar bandar? Suhaimi juga tanya tentang pemilihan Progressive Insurance Berhad sebagai pengendali skim. Katanya, adakah syarikat ini dipilih melalui tender terbuka atau hanya dilantik melalui rundingan terus? Kalau tiada proses yang telus, ini membuka ruang kepada salah guna kuasa, nepotisme, dan juga ketirisan. Kita semua tahu, bila wang rakyat digunakan, proses pemilihan kena ada integriti. Tidak boleh main pilih saja ikut suka mereka. Selepas itu ada lagi soalan yang cukup penting, yaitu macam mana kerajaan ingin pastikan semua rakyat Sabah didaftarkan secara automatik.
Bukan semua kawasan ada liputan data yang baik dan ramai rakyat di pedalaman yang mungkin tidak ada rekod yang jelas. Kalaulah berlaku case tertinggal ataupun data bertindih, siapa yang rugi? Mestilah rakyat juga yang rugi. Dan bagaimana ingin kawal supaya tidak berlaku penyalahgunaan atau lebih teruk penipuan di dalam tuntutan? Dan mungkin antara soalan yang paling sensitif, adakah jumlah pampasan Rp10.000 dan manfaat kematian Rp500 itu mencukupi? Dengan kos rawatan hospital dan kesan kehilangan pencarian nafkah utama di dalam keluarga, jumlah itu nampak sangat kecil. Rakyat patut tanya, adakah kerajaan hanya mahu menunjukkan bahwa kita sudah bantu tanpa memikirkan impak sebenar kepada penerima? Kalau kita tengok balik beberapa insiden sebelum ini, ada beberapa program kebajikan di Sabah yang diumumkan dengan penuh semangat tetapi akhirnya gagal dilaksanakan dengan baik. Laporan audit negara pada tahun 2023 contohnya telah membongkar kelemahan pengurusan dana kebajikan di Sabah, termasuklah proyek yang terbengkalai, bantuan yang tidak sampai kepada golongan sasaran, dan dokumentasi yang sangat lemah. Jadi bila ada satu skim mega macam ini diumumkan, rakyat memang berhak bertanya, kali ini akan berlaku perkara yang sama ataupun tidak? Dan satu lagi perkara yang mungkin ramai mula bercakap di belakang. Adakah ini satu strategi politik menjelang PRN Sabah? Kalau Anda perasan, ini bukanlah kali pertama Kerajaan Negeri Sabah mengumumkan proyek kebajikan berskala besar beberapa bulan sebelum pilihan raya. Pada PRU 15 yang lalu pun ada pengumuman bantuan tunai dan subsidi yang hebat dipromosikan, tetapi selepas pilihan raya, senyap begitu sahaja. Jadi timbullah persepsi di kalangan rakyat, adakah ini hanya alat politik untuk menambat hati pengundi luar bandar dan juga B40? Jadi saya ingin Anda semua pikirkan ini juga. Kalau semua penduduk Sabah diberi insurans percuma dan mereka anggap kerajaan sedia ada yang beri perlindungan ini, apakah kesannya nanti kepada pola sokongan pada PRN nanti? Dan siapa yang sebenarnya akan mendapat keuntungan paling besar daripada pelaksanaan skim ini? Rakyat marhen atau pihak-pihak tertentu yang mungkin mendapat kontrak jutaan ringgit? Isu tenda ini juga sangat penting sebenarnya. Kita pernah dengar banyak case sebelum ini, syarikat yang ada kaitan dengan politik mendapat kontrak tanpa tender, lepas itu sebis tidak memuaskan, malah rakyat yang menjadi mangsa. Jadi rakyat patut tanya, siapa di belakang Progressive Insurance Berhad? Adakah ia benar-benar beroperasi secara profesional dan mampu kendalikan jutaan tuntutan dalam masa yang singkat? Satu lagi dari segi komunikasi, adakah kerajaan negeri bercadang untuk terangkan perkara ini dengan jelas kepada rakyat, atau kita akan dapat maklumat sedikit demi sedikit secara kabur sambil kerajaan terus menguar-uarkan bahwa mereka prihatin tanpa menunjukkan pelan yang penuh? Kalau pelaksanaan tidak dijelaskan dari awal, ini boleh menjejaskan keyakinan rakyat dan yang paling penting, membuka ruang kepada manipulasi maklumat. Saya tahu memang akan ada yang cakap, kenapa kita ingin persoalkan bantuan yang baik macam ini? Jawaban saya sangat mudah. Sebab bantuan yang baik kalau tidak diurus dengan baik, akhirnya tidak akan membantu siapa-siapa. Malah boleh menjadikan pembaziran uang rakyat. Jadi kita tidak mahu sesuatu yang baik jadi mangsa ketamakan dan juga kelemahan pentadbiran. Jadi saya ingin tanya Anda semua, adakah skim insurans percuma untuk 3,5 juta rakyat Sabah ini benar-benar satu bentuk perlindungan sosial, atau adakah ia sekadar manis di mulut, pahit bila dilaksanakan? Patutkah kita sambut dengan syukur atau berhati-hati dengan soalan yang belum terjawab? Adakah Anda setuju dengan pandangan UMNO Sabah yang mahukan lebih ketelusan? Atau Anda yakin dengan kemampuan Kerajaan Negeri Pimpinan Haji Jinor untuk jalankan ini dengan sempurna?
Tinggalkan komen Anda di bawah dan saya ingin baca dan mari kita bincang sama-sama. Jangan lupa untuk like, share video ini supaya lebih ramai rakyat Sabah celik tentang apa yang sedang berlaku. Dan yang paling penting, kalau belum subscribe, subscribe-lah ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan politik, dasar dan isu rakyat Malaysia yang tidak disaring. Kita bukan ingin menjadi pembangkang ataupun penyokong. Kita cuma ingin menjadi rakyat yang bijak dan tidak mudah dipermainkan. Sampai jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Terus peka, terus bersoal, dan terus bersuara. Terima kasih semua.